Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Naamira, Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Okey, sebelum tu apa yang dimaksudkan dengan pantun? Okey, pantun ni merupakan sejenis puisi lama yang terdiri daripada baris yang mempunyai pembayang dan maksud. Pembayang ni kata-kata macam berkias. Okey, kata-kata yang kita adakan berkias dan maksudnya apa yang kita kiaskan tadi. Okey, pantun ni dicipta sebagai satu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran atau perasaan atau mengenai sesuatu yang lain seperti menyindir, berjenaka atau memberi nasihat. Okey, macam dulu, orang dulu dia lebih kepada pantun sebab orang dulu tak pandai baca sangat. Okey, tak pandai menulis sangat. Jadi, dia lebih kepada pantun di mana dia nak menyatakan benda jenaka ke, nasihat ke, dia nak sindir orang ke, dia melalui pantun. Okey, pantun ni terdapat dalam beberapa jenis. Contohnya kita ada pantun 2 kerat, 4 kerat, 6, 8, 10 dan 12. Okey, tapi yang paling famous sekali iaitu pantun 4 kerat. Okey, kerat ni maksud dia baris Okey, hari ini kita akan belajar mengenai pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat sahaja. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pantun 2 kerat? Okey, pantun 2 kerat ni dia adalah terdiri daripada 2 baris. Itu satu baris adalah pembayang dan satu baris lagi adalah maksud dia. Okey, ni adalah contoh pantun 2 kerat. Kejap Okey, ni adalah contoh pantun 2 kerat. Okey, yang pertama, daun senduduk, daun semalu, marilah duduk, janganlah malu. Okey, contoh awak tengok orang tu duduk, berdiri je dekat tepi awak. Okey, jadi kalau orang dulu-dulu dia nak menyatakan, marilah duduk, tak ada. Kadang-kadang dia tak ada, marilah duduk, mari. Tak. Dia akan sebut, daun senduduk, daun semalu, marilah duduk, janganlah malu. Maksud dia dah panggil orang tu, suruh duduk dekat dia, tepi dia. Okey, tak payah malu, duduk je. Maksud dia macam tu. Okey, yang kedua adalah, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Okey, yang ni maksudnya orang tu dah tahu benda tu, tapi saja nak tanya lagi. Betul ke? Padahal dia dah tahu. Okey, yang ketiga ialah siakat senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Contohlah, awak balik sekolah pukul 1 kan, sampai dekat rumah pukul 4. Ibu awak tanya, awak pergi mana Arfan? Okey, saya pergi baca buku dengan kawan dekat rumah sebelah tu. Padahal awak pergi melepak. Okey, anda kata kalau ibu awak tahu awak pergi melepak, dia akan kata, mula-mula awak bercakap bohong. Tak mustahil, lama-lama awak akan mencuri pula. Okey, tu adalah dia menyatakan benda tu. Okey, ni adalah pantun. Maksudnya dia membagi pembayang dan ni adalah maksud. Okey, yang seterusnya adalah orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Contohnya kalau awak duduk berjiran kan, mestilah awak berbudi berbahasa. Tak adalah jiran sebelah awak buat apa tu? Kau tak nampak ke aku buat apa? Tak. Maksudnya bila jiran tanya, buat apa tu? Tak adalah saja siram-siram pokok bunga. Tengok pokok bunga ni dah layu. Jadi bila awak berbahasa dengan baik dengan jiran, tak mustahil jiran kita hari ni tengah masak cengkodok. Banyak ni, boleh bagi dekat jiran kita kat sebelah rumah. Lagipun dia baik dengan aku. Jadi, jiran sebelah kita akan memberi dan kita dapat merasa apa yang orang bagi. Okey, contoh kalau awak jahat dengan jiran awak, agak-agak jiran awak nak bagi ke kuih? Tak kan? Dia kata, tak naklah aku bagi dia. Dah lah dia garang, dia marah aku pun tadi aku nak bagi kuih dekat dia. Tentulah tak. Okey, ini adalah pantun 2 rangkaian yang cikgu buat sendiri. Okey, contoh, pergi ke kedai membeli celagi, jangan lupa datang lagi. Okey, contoh kalau cikgu jual ke apa ke. Okey, jadi bila orang cikgu pun bagi pantun ni. Tak mustahil orang pembeli tu pun akan bagi pantun, akan balas pantun. Kalau awak perasan, okey, rangkap 1 dengan 2 ni, yang belakang sekali celagi dan lagi, maksudnya yang belakang sekali mestilah sama maksud antara pembayang dan maksudnya. Okey, kita tengok pantun 4 rangkap pula.
Okey, ni adalah pantun Pak Rakat. Okey, pantun Pak Rakat dia mestilah terdiri daripada dua pembayang dan dua adalah maksud dia. Okey, kita tengok contoh. Okey, ni adalah contoh pantun Pak Rakat. Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Okey, ni adalah 4 baris. Itu 1, 2, 3, 4. Okey. Untuk pantun Pak Rakat, rangkap pertama dengan ketiga, dia mestilah sama maksud antara pembayang dia dengan maksud. Contohnya, kat sini awak tengok, masak, nampak. Maksudnya, AK. Maksudnya, dia perkataan sama. Perkataan yang hampir sama. Lepas tu yang ni, layu-layuan ni, rindu-rinduan. An. Okey, jadi dia sama. Jadi, 1 dengan 3, 2 dengan 4 mestilah sama maksud dia. Ataupun orang kata apa ni? Ayat yang belakang tu sama. Okey. Kita tengok yang kedua. Paran tajam tidak berhulu. Buat menetak si pokok ru. Bila belajar tekun selalu. Jangan ingkar nasihat guru. Okey, awak tengok 1, 2, 3, 4. Okey, 1 dengan 3 cikgu cakap sama kan antara pembayang dengan maksud. Okey, tengok. Lu. Okey, yang kedua dengan 4. Ru. Okey. Okey, ni adalah contoh yang cikgu buat sendiri. Pergi melancong antara benua. Masuk hutang, nampak periuk kera. Lindung diri, lindung semua. Semoga kita sihat sejahtera. Okey, awak tengok 1 dengan 3 sama kan? Benua dengan semua. Okey, 2 dengan 4 periuk kera dengan sejahtera. Sama kan? Re. Nua. Okey. Okey dah. Cikgu cuma nak ajar apa yang dimaksudkan pantun. Kita ada berapa jenis. Okey, cikgu dah bagi contoh pantun 2 kerak dan 4 kerak. Okey, jom kita jawab teka-teki ni. Okey, kat sini cikgu ada 4 teka-teki dan cikgu akan bagi link jadi murid perlu tekan link dan jawab soalan tu ya. Okey, ni adalah teka-teki ni sama je dengan link yang cikgu bagi. Cuma cikgu nak baca macam mana kita nak baca pantun tu dan awak akan jawab pantun tu Okey, yang pertama. Anak helam, anak sepat, anak ungkap di pokok kelapa. Badannya berbelang, berkaki 4. Cuba teka, binatang apa? Okey, ni cikgu nak awak teka. Di mana haiwan apakah yang berbelang, berkaki 4? Okey. Soalan kedua. Saat melihat sepuntung bunga, lilin terpadan, hilang cahaya. Semasa berehat, mulut ternganga, suka berendam, tidaklah bahaya. Okey, jadi haiwan apa yang dia suka berehat, lepas tu mulut dia ternganga, lepas tu dia suka berendam dan tidak bahaya? Okey, yang ketiga ialah bawa keranjang sambil mendaki, kaki tercalak, berdarah pula. Badannya panjang, tidak berkaki, suka menjala, membelit pula. Okey, haiwan apa yang panjang dan tidak berkaki, lepas tu dia suka menjala dan membelit? Okey, seterusnya. Buah nangka di dalam guni, dibawa si bujang ke pekan kajian. Cuba teka binatang ini, kakinya panjang, lehernya jenjang. Okey, haiwan apa yang kakinya panjang dan lehernya jenjang? Okey, terima kasih kerana mendengar sampai habis sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa jawab soalan teka-teki dan hantar jawapan kepada cikgu ya. Okey, awak tekan je link yang cikgu bagi. Okey.